Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang kisah puteri yang menipu. Dan kisah ini adalah kisah benar, bukan kisah dongeng dan juga bukan kisah mitos. So, tanpa kita buang masa, jom kita dengar tentang kisah Puteri Karabu. Pada satu hari, itu pada tahun 1817, ada seorang perempuan ni yang berpakaian pelik di kawasan Bristol. Bila penduduk kampung melihat wanita tu tadi, mereka rasa pelik sebab daripada pemakaian perempuan tu memang bukan macam orang asal dekat situ. Pakaian dia pelik, lepas tu dia ni bercakap dalam satu bahasa yang tidak difahami oleh penduduk kampung dan dia cuma bawa dua benda sahaja. Yang pertama adalah sabun dan yang kedua adalah duit shilling. Lepas tu perempuan tu dia nampak macam orang yang sesat tau. Dia pergi ketuk daripada satu pintu ke pintu yang lain dan dia cakap kepada penduduk kampung yang dia ni adalah seorang puteri dan dia ni diberikan nama sebagai Puteri Karabu. Jadi disebabkan oleh dia bercakap dalam satu bahasa yang tidak difahami oleh penduduk kampung, tiba-tiba dia ni berjumpalah dengan seorang lelaki Portugis dan lelaki Portugis ni pun telah pun menterjemahkan apa sahaja yang dibicarakan oleh perempuan tu tadi kepada penduduk kampung. Kata dia, rupa-rupanya perempuan tu tadi adalah seorang puteri raja yang katanya dia telah pun diculik dan lepas tu dia berjaya meloloskan diri. Untuk pengetahuan korang, nama lelaki Portugis tu tadi adalah Manuel Eneso dan kata Manuel, dia boleh faham apa sahaja yang dibicarakan oleh Puteri Karabu tu tadi. Kata dia dengan yakinnya adalah Puteri Karabu ni sebenarnya adalah puteri raja daripada Javasu. Dan puteri itu telah pun ditangkap lanun sebelum puteri itu berjaya meloloskan diri. Lepas tu dia pun berenang dekat pantai sampailah dekat Bristol tu. Jadi bila penduduk kampung dengan Datuk Bandar dengar cerita daripada Manuel tu tadi tentang Puteri Karabu tu, mereka pun mula percayalah yang sebenarnya Puteri Karabu tu adalah puteri raja daripada Javasu, iaitu dekat kawasan Indonesia. Jadi selepas dapat dengar tentang cerita Puteri Karabu ni, ada seorang pembesar ni, dia telah pun ambil tulisan Puteri Karabu tu dan dia pun hantarlah kepada sarjana dekat Oxford untuk dianalisis. Maksudnya dia nak tahu adakah setiap benda yang ditulis oleh Puteri Karabu tu adalah tulisan daripada negara Javasu ataupun dekat kawasan Indonesia tu. Dan selama lebih daripada 2 bulan, Puteri Karabu tu telah pun dilayan sama seperti puteri raja. Katanya dia ni layak mendapat layanan sama seperti puteri raja sebab kononnya macam dia kan puteri daripada Indonesia. Jadi bila dia sampai ke England ataupun Bristol tu, dia ni bolehlah dilayan sama seperti puteri raja yang lain. Memang mewah lah kehidupan Puteri Karabu tu dan dia telah pun menjadi sangat popular dekat sana. Dan selama 2 bulan tu juga orang layan dia sama macam puteri raja. Dalam masa 2 bulan tu jugalah dia ni mula buat persembahan, katanya tarian daripada Indonesia. Lepas tu dia bercakap dalam bahasa yang kononnya bahasa Indonesia. Lepas tu dia membuatkan ramai orang berpusu-pusu untuk melukis potret dan juga menemu bual Puteri Karabu ni. Dan seperti biasalah sebab Puteri Karabu ni kan kononnya tak pandai cakap dalam bahasa Inggeris. Dia cuma boleh bercakap dalam bahasa Indonesia. Jadi orang yang bertanggungjawab untuk menterjemah bahasa dia tu adalah Manuel Ernesto tu tadilah, lelaki Portugis tu. Sebelum Pika lupa, antara benda lain yang membuatkan orang percaya yang Puteri Karabu tu daripada Indonesia adalah disebabkan oleh pada masa tu ada satu gambar buah pineapple, buah nanas. Dan lepas tu bila Puteri Karabu ni nampak gambar tu, dia tunjuk, lepas tu dia kata nanas. Lepas tu dia berdoa juga dengan menyebut Allah Ta'ala. Jadi pada masa tu memang semua orang yakinlah yang Puteri Karabu ni memang betul-betul orang daripada Indonesia. Namun disebabkan oleh Puteri Karabu punya kisah ni sangatlah popular pada masa tu, dia ni jadi macam seakan-akan Kim Kardashian pada zaman tu, yang mana banyak orang yang buat potret dia. Kan zaman tu kan dia melukis kan, banyak potret dia. Lepas tu banyak berita keluar tentang dia. Dan akhirnya terbongkarlah satu rahsia yang sangat besar tentang siapa sebenarnya Puteri Karabu ni. Jadi disebabkan oleh kisah Puteri Karabu ni sangatlah popular di mana-mana sahaja. Jadi pada bulan Jun 1817 ada seorang wanita yang bernama Puan Neil. Dia telah pun baca tentang kisah Puteri Karabu ni. Dan lepas dia tengok potret
Puteri Karabo tu, dia terkejut sebab dia pun ingat, perempuan ni pernah menginap dekat rumah dia beberapa bulan sebelum ni. Seingat dia, perempuan tu adalah seorang yang sangat pelik dengan memakai satu pakaian yang pelik dengan pakai serban. Lepas tu dia suka bercakap dalam bahasa yang tak difahami langsung. Dan bila dia tengok gambar Puteri Karabo tu, dia yakin yang Puteri Karabo tu sebenarnya adalah seorang penipu. Jadi Puan Neil ni pun terus pergi dan bagi tahulah kepada semua pembesar-pembesar pada masa tu bahawasanya Puteri Karabo tu menipu. Dia bukanlah bangsawan daripada Indonesia, tetapi sebaliknya merupakan seorang penipu. Jadi selepas dah kantoi, orang ramai dia pun pergilah tanya dengan Puteri Karabo tu tentang kisah sebenar. Rupa-rupanya nama sebenar Puteri Karabo tu adalah Mary Baker, dan dia ni boleh cakap bahasa Inggeris dengan fasih. Dan dia bukanlah puteri daripada Javasu. Lepas tu pada masa yang sama juga, ingat tak tadi Pika cakap ada seorang pembesar ni yang hantar penulisan Puteri Karabo tu kepada sarjana yang berada di Oxford kan. Pada masa tu juga mereka dapati yang sebenarnya semua sarjana dekat Oxford yang meneliti tulisan Puteri Karabo tu, mereka katakan bahawa tulisan tu sebenarnya adalah tulisan yang memang tak ada maksud langsung. Malah tak ada pun tempat yang bernama Javasu. Yelah tahun 1817 kan, bukan macam zaman sekarang. Sebab proses nak check apa semua tu memang mengambil masa. Dan lagi satu, peta zaman tu pun bukan macam peta zaman sekarang kan. Jadi sebab itulah 2 bulan lebih Puteri Karabo ni berjaya menipu orang semua bahawasanya dia ni merupakan bangsawan daripada Javasu, Indonesia. Walaupun sebenarnya tempat tu tak wujud pun. So mungkin ada antara korang dekat sini yang rasakan Puteri Karabo ni mungkin hanya akan menipu sampai situ saja. Sebenarnya tak. Bahkan dia pernah ceritakan dekat orang yang Napoleon pernah jatuh hati dekat dia lepas Napoleon ni nampak Puteri Karabo ni dekat tepi pantai. Macam ala-ala filem Bollywood agaknya. Macam tu sekali dia punya berangan ni. Walaupun dia hanyalah seorang penipu, tetapi dia dapat buktikan yang dia ni jadi macam Kim Kardashian tahun 1817. So, apa pendapat korang tentang kisah Puteri Karabo ni? Semoga korang semua dapatlah sedikit info tentang kisah yang berlaku pada zaman-zaman dulu, kisah benar. Seperti biasalah, Pika nak tahu apa pandangan korang tentang kisah yang Pika kongsikan ini. Dan sekiranya kalau korang ada sebarang komen, bolehlah komen di bawah. Dan apapun itu sajalah video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video. So see you soon. Bye.